Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem drama komedi pengembaraan dari 2015 bertajuk Paper Towns. Quentin ialah seorang kanak-kanak yang percaya kepada keajaiban, dan sekurang-kurangnya salah seorang daripada mereka pasti akan melakukannya berlaku kepada setiap kita. Keajaiban ini berbeza-beza daripada mendapat jackpot, berkahwin dengan seorang diraja hingga ke angkasa lepas. Tetapi keajaibannya agak berbeza, ia adalah jiran barunya, Margot Roth Spiegelman. Dengan umur yang sama dan tinggal di kawasan kejiranan yang sama, kedua-dua kanak-kanak itu menjadi kawan. Pada suatu hari ketika berbasikal di sekitar kawasan kejiranan, mereka menemui mayat seorang lelaki di tepi tasik. Pada malam yang sama, seorang Margot yang teruja datang mengetuk tingkap Quentin. Dia mempunyai beberapa maklumat tentang lelaki itu dan itu adalah asas yang cukup untuk dia memulakan penyiasatan. Amat mengecewakannya, jirannya yang berhati-hati enggan melanggar peraturan dan menjadi sebahagian daripadanya penyelesaian misterinya. Tahun berlalu dan Margot masih mengejar misteri dan melakukan pengembaraan yang berbeza. Tetapi ke mana sahaja dia pergi, dia meninggalkan petunjuk untuk adik perempuannya atau sesiapa sahaja yang dia fikirkan sudah cukup layak. Malangnya Quentin bukan salah seorang daripada mereka, kedua-duanya semakin terpisah. Ia adalah tahun senior, dan Quentin tidak yakin dengan percubaan ibunya untuk memujuknya prom itu pasti menyeronokkan. Fikiran ini ditolak lebih jauh apabila dia melihat Margot bersama teman lelaki dan kumpulannya kawan-kawan yang cool. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Quentin menyertai dua rakannya Radha dan Ben. Ben adalah pelawak kumpulan itu, dan juga genit. Dia cuba meminta seorang gadis untuk prom tetapi ditolak dengan kasar. Radha, sebaliknya, adalah yang bijak. Walaupun cubaan keluarganya untuk memecahkan rekod santa paling hitam dalam rumah, dia masih mempunyai teman wanita yang serius, Angela. Quentin telah menetapkan fikirannya untuk menjadi pelajar straight A, masuk ke kolej, mencari seseorang baru, dan melupakan Margot. Semuanya akan dirancang sehingga satu malam itu, Margot menyelinap masuk ke dalam bilik Quentin melalui tingkapnya. Dia meminta untuk meminjam kereta ibunya, kerana ibu bapanya sudah biasa dengannya pada lewat malam tanpa diduga pengembaraan, jadi mereka memastikan untuk menyembunyikan kunci kereta mereka. Margot juga memerlukan Quentin yang keliru untuk menjadi pemandu percutiannya bagi menangani 9 masalahnya malam itu. Quentin bertanya sama ada teman lelakinya, Jasa, tidak dapat membantu sebaliknya. Tetapi apabila Margot berkata bekas teman lelaki, Quentin dimarahi dan kedua-duanya berada di dalam kereta memandu ke malam yang tidak dapat dilupakan. Mereka mula-mula menuju ke BJ untuk mendapatkan beberapa bekalan untuk rancangan itu. Semasa bergerak di sekitar lorong, Margot bertanya Quentin apa yang dia ingin lakukan. Jadi Quentin mendedahkan rancangan besarnya untuk pergi ke kolej, menjadi pakar onkologi, berkahwin, dan mempunyai anak pada usia 30 tahun. Margot yang petualang mendapati ia membosankan dan memberitahunya bahawa dia tidak perlu menunggu 12 tahun untuk mencari kebahagiaan. Setelah membeli belah selesai, Margot mendedahkan skema induknya malam itu, membalas dendam pada teman lelakinya yang sudah berbulan-bulan curang dengan salah seorang kawan baiknya. Rakan lain yang dipanggil akan membalas dendam kerana mereka tahu tentang perkara yang sedang berlaku cubaan dan menyimpannya daripada Margot. Perhentian pertama, rumah Bechcha. Margot menelefon bapa Bechcha memberitahunya bahawa anak perempuannya mempunyai keintiman di ruangan bawah tanah. Si ayah yang marah turun untuk memburu lelaki yang sedang tidur dengan anak perempuannya. Dia melompat keluar dari tingkap tepat pada masanya untuk Quentin mengambil tindakan yang paling memalukan, gambar kanak-kanak paling popular di sekolah menengah, dan juga bekas teman lelaki Margot, Jasa. Semasa Bechcha bertengkar dengan ayahnya, kedua-dua hero pendakian malam itu ke bilik Bechcha. Margot meninggalkan pengkhianat ikan busuk di dalam almarinya, nota melekit, dan menyemburnya tanda tangan M. Perhentian seterusnya di Lache. Margot membungkus keretanya dengan bungkus plastik menandakan ia sebagai pembalut untuk persahabatan mereka. Tempat membalas dendam ketiga dan terakhir, Chuck Parson, kawan baik Jasa. Yang tu kena cukur kening. Quentin yang teruja, yang biasanya berpegang pada zon selesanya, baru sahaja mendapat malam yang terbaik hidupnya. Margot mencadangkan satu perhentian terakhir untuk meraihkan malam kejayaan mereka, bangunan The Sun Truce.
Quentin enggan pada mulanya memikirkan tidak ada cara mereka boleh masuk tanpa melanggar undang-undang, yang dia tidak berniat untuk melakukannya, tetapi Margot tahu pengawal yang membenarkan mereka masuk. Mereka naik ke tingkat yang cukup tinggi untuk mereka menikmati pemandangan bandar yang menakjubkan. Margot mengatakan bahawa bandar itu cantik dari jauh tetapi ia lebih hodoh dari dekat, sama seperti segala-galanya lain. Quentin mengatakan bahawa ia tidak berlaku untuknya. Pujian berjaya mengelak. Margot menunjukkan bahawa ini adalah bandar kertas yang penuh dengan rumah kertas, jalan kertas. Selama 11 tahun tinggal di sana, dia tidak pernah bertemu sesiapa yang mengambil berat tentang sesuatu itu benar-benar penting. Quentin cuba untuk tidak tersinggung dengan itu dan meminta Margot untuk menari sambil muzik jazz dimainkan di latar belakang. Berharap malam ini akan menjadi permulaan baru untuk dia dan Margot. Quentin bertanya sama ada perkara akan berbeza pada hari berikutnya. Margot membalas dengan pelukan erat dan menegaskan bahawa Quentin tidak harus berpegang pada keselesaannya zon. Keesokan harinya, Quentin dipenuhi dengan harapan Heaven. Peluang dengan Margot, sama seperti dia membayangkan senario utopianya, jasa menolaknya ke loka. Tetapi Quentin tidak membenarkan jasa mengugutnya, menunjukkan kepadanya gambar dari malam tadi. Tindakan Quentin seterusnya tidak pernah berlaku kerana Margot hilang, dia tidak pernah datang ke sekolah selepas malam itu. Apabila Quentin pulang ke rumah, dia menemui ibu bapa Margot di rumahnya, bersama beberapa orang detektif. Mereka bertanya kepada Quentin bila kali terakhir dia melihatnya dan jika dia mempunyai sebarang idea tentang keberadaannya. Kanak-kanak lelaki sedang melepak di bilik Quentin, bercakap tentang prom, teman wanita ayalan band, dan radar yang menyelamatkan keintimannya dengan Angela sehingga selepas tamat pengajian. Quentin kembali dari tandas dan sebelum kembali ke tempat duduknya, dia melihat poster dalam tingkap Margot. Mereka menuju ke rumah Margot untuk siasatan lanjut. Adik perempuannya membuka pintu dengan mengatakan bahawa ibu bapanya berada di pusat membeli belah dan dia tidak boleh benarkan budak lelaki itu masuk kerana Margot tidak suka mempunyai orang yang tidak dikenali di dalam biliknya. Namun, dia akur selepas Quentin menyerahkan sejumlah wang kepadanya. Quentin mencari album yang sepadan dengan poster di tingkap. Ben memautkannya ke buku yang dibawa pulang oleh Quentin. Pelajar sekolah menengah sedang membaca buku dan mengambil petunjuk. Keesokan harinya, mereka terserempak dengan lacir di lorong sekolah. Bekas kawan baik Margot menjelaskan bahawa dia telah dianiaya, dia tidak tahu tentang bercca dan jasa. Mengambil petunjuk daripada buku, buka kunci dari pintu, Quentin kembali ke bilik Margot, menyuap adiknya sekali lagi. Tetapi, tiada petunjuk di sebalik kunci itu. Malah, dia menemui petunjuk di sebalik kesesakan pintunya. Ia adalah alamat. Dia memanggil radar untuk pergi dengan segera tetapi dia enggan mengatakan ia adalah kawasan kejiranan yang tidak jelas dan selain itu, dia mempunyai rancangan dengan teman wanitanya Angela. Keesokan paginya budak-budak ponteng sekolah, buat kali pertama, dan menuju ke alamat. Ia adalah kedai terbiar dengan rak berbeza dan majalah Road Atlas. Di dinding tertulis, anda akan pergi ke bandar kertas dan anda tidak akan kembali. Semasa di sekolah, pelajar Strike A terlepas kuis pop semasa meneruskan pengembaraan kecilnya hari sebelumnya. Quentin terserempak dengan lacir yang bertanya kepadanya jika ada berita tentang Margot. Dia juga memberitahunya bahawa akan ada pesta di jasa dan semua orang akan pergi. Selepas kelas, Quentin kembali ke pasar terbiar. Dia tertidur dan bermimpi tentang Margot. Panggilan telefon daripada Ben yang mabuk membangunkannya. Radar mengambil semula telefon dan memintanya datang kerana mungkin ada petunjuk di rumah jasa. Apabila dia pergi ke tandas untuk mengambil kebocoran, dia mendapati lacir sedang duduk sendirian di dalam tap mandi. Dia memintanya untuk menyertainya dan mereka berbual-bual mengenai isu lacir. Quentin pergi ke bilik jasa dan mencari majalah Road Atlas seperti yang ada di pasaraya. Tetapi yang ini telah menulis pada halaman pertamanya, harta puan, ia adalah milik Margot. Majalah itu mempunyai halaman yang koyak. Kanak-kanak lelaki kembali ke pusat membeli belah dan mereka menyanyikan lagu tema Pokemon untuk mengatasinya ketakutan mereka untuk masuk ke tempat gelap yang gelap itu. Lacir, yang telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan parti, menyertai pencarian. Quentin menemui peta yang hilang dan ia menuju ke Aglo, di bahagian utara New York.
Ia adalah bandar kertas, bermakna tiada siapa yang tinggal di sana, tetapi apabila radar menyemak Wikipedia dia melihat suntingan terkini, menyatakan populasi, 1. Quentin kini yakin Margot ada di sana dan Ben menggalakkan dia pergi ke sana untuk mencari dia. Jadi Lacey dan dua budak lelaki itu turut serta. Sebelum memulakan perjalanan jalan raya mereka, radar meminta mereka singgah ke rumah Angela. Oleh itu, Angela akhirnya menyertai kumpulan itu untuk pengembaraan mereka. Dalam perjalanan, radar membuat pengiraan untuk kembali ke masa dari prom. 4 ialah bilangan perhentian yang dibenarkan untuk mereka lakukan, tetapi Ben, yang minum banyak bir malam sebelumnya hampir merosakkan rancangan mereka. Lacey menawarkan beberapa tin untuk dia menjalankan perniagaannya, tetapi itu tidak berakhir dengan baik. Oleh itu, mereka perlu singgah di stesen minyak terdekat untuk mengisi minyak, mendapatkan makanan ringan dan t-shirt untuk kerosakan yang dilakukan oleh Ben, semuanya dalam 6 minit, dan 10 saat tambahan untuk kembali ke kereta. Pemandu bayi adalah juruang di belakang kaunter yang cuba membuat langkah pada Lacey. Dia pasti boleh membuat perjalanan 26 jam mereka lebih cepat. Quentin dan anak kapalnya kembali ke jalan raya. Waktu malam dan Quentin melihat ke belakang ke arah rakan-rakannya dan bercakap semasa memandu. Dia tidak perasan seekor lembu di jalan raya, jadi Ben mengambil steering dan memutarkannya kereta. Mereka perlu menunggu sehingga pagi untuk mendapatkan bantuan tetapi mereka mengucapkan terima kasih kepada Ben atas tindakan heroiknya. Quentin, radar dan Ben sedang duduk dan mengenang kembali hari-hari mereka sebagai pelajar sekolah menengah dan begitulah akan menjadi kali terakhir untuk banyak perkara. Hanya apabila nostalgia mendapat yang terbaik daripada mereka, gadis-gadis itu menyertai mengatakan bahawa mereka tidak boleh tidur. Angela membawa radar berjalan-jalan manakala Lacey tinggal bersama Ben ketika Quentin kembali ke kereta. Lacey meminta Ben pergi ke prom bersamanya. Radar akhirnya memberitahu Angela tentang rahsia koleksi Santa hitam keluarganya, dan mereka sehingga mempunyai keintiman yang telah mereka simpan selepas tamat pengajian. Radar akhirnya memberitahu kanak-kanak lelaki mengenainya pada keesokan harinya, yang menjadikan Angela memenangi pertaruhan dia lakukan dengan Lacey. Mereka akhirnya tiba di destinasi mereka, tetapi tiada tanda Margot. Mereka melihat sekeliling tetapi masih tiada Margot mahupun sebarang petunjuk baharu. Lelaki itu mencadangkan bahawa mereka perlu kembali secepat mungkin jika mereka mahu membuatnya untuk prom, tetapi Quentin bertindak degil. Dia yakin bahawa Margot akan muncul. Ben memberitahunya bahawa hanya kerana dia tidak berminat dengan prom tidak bermakna ia begitu tidak bermakna bagi semua orang. Radar juga menyalahkan fakta bahawa ia bukan sahaja kerana Margot tetapi perjalanan ini bermakna kepada mereka semua kerana ia mungkin akan menjadi perjalanan jalan pertama dan terakhir mereka bersama-sama. Tetapi bagi Quentin, semuanya tidak bermakna jika dia tidak menemui Margot. Jadi mereka semua kembali, meninggalkan Quentin di belakang. Selepas hilang harapan, Quentin membeli tiket bas pulang ke Orlando. Semasa dia melihat-lihat makanan ringan di pasar itu, dia melihat kelibat seorang gadis yang lalu oleh. Dia pergi keluar dan itu memang Margot. Dia terkejut mengapa Quentin berada di sana, dan bagaimana dia menemui tempat itu. Ternyata, ia bukan permainan mencari harta karun dengan semua petunjuk yang dia tinggalkan. Dia hanya meninggalkan mereka, seperti selalu, untuk memberitahu orang ramai bahawa dia baik-baik saja. Tetapi bukan dengan niat untuk membuat sesiapa mengikutinya. Quentin terkejut dengan kesedaran yang tiba-tiba dan dia akhirnya mengaku cintanya kepada Margot. Margot menjemput Quentin untuk minum untuk menerangkan perkara dengan lebih baik. Dia merancang untuk mengambil cuti ini selepas tamat pengajian tetapi teman lelakinya yang curang membuat keputusan dia menghina segala-galanya tentang tempat itu, jadi dia melaksanakan rancangannya dengan segera. Margot Roth Spiegelman yang semua orang tahu hanyalah fantasi. Pada hakikatnya, dia hanyalah seorang gadis kertas yang datang ke bandar kertas untuk mempunyai masa untuk berfikir, belajar tentang dirinya dan siapa dia sebenarnya. Quentin ialah rakan kongsi pertamanya dalam jenayah dan malam itu, dia mahu menjadikannya yang terakhir. Dia meminta maaf kerana mengelirukan Quentin, tetapi dia mengucapkan terima kasih kepadanya kerana dia membuka pintu laluan untuk banyak pengalaman baru. Sebelum berpisah, dia menjemputnya untuk menyertainya, tetapi dia menolak.
Margot bukanlah mitos ajaib yang dia fikirkan, dia hanya seorang gadis yang tersesat yang mencuba untuk mencari dirinya. Quentin menyangkal kepercayaannya pada mulanya, tidak semua orang pasti mempunyai keajaiban besar. Tetapi itu tidak menghalang mereka daripada menjalani pengalaman yang menakjubkan dan bertemu orang yang luar biasa. Kuncinya ialah perhatikan sebelum terlambat. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.